السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafina, Maizatul Adnan, top fan kita, Saudara Fariz Mispar, Ummu Aisyah, Abdurrahman Yusuf, Suzy Daniel, Hidayah, Sihat Cika, dan kepada semua yang hadir pada malam yang mulia ni. Intan Suraya, top fan kita ya, Izwati Ibrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT kerana pada malam ni Allah menjodohkan kita dalam satu pertemuan yang mudah-mudahan menambahkan iman. Kerana kita kena berusaha untuk menambahkan iman sebagaimana pokok yang kita sirami dengan baja, dengan air, mengelakkannya dari haiwan-haiwan perosak, maka demikian juga iman dalam diri perlu kepada pembelaan, penjagaan, pemeliharaan. Jadi seperti permintaan seorang daripada top fan kita semalam, Ustaz Syafiq Murad, maka saya milih untuk meneruskan bicara kita dalam bidang tafsir pada malam ni menerusi surah An-Naml, surah An-Naml, surah Semut. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, mari untuk kita kaji melihat bagaimana Allah SWT membawakan semut ini dalam satu perspektif untuk kita hadamkan, kita fikirkan, dan mudah-mudahan membuahkan iman. Betapa makhluk yang kecil, yang kerdil, yang halus ini punya peranan untuk menambah keimanan kepada Allah SWT. Sebagai satu mukadimah, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, surah An-Naml ni merupakan surah Makkiyah seperti disebut oleh kebanyakan para ulama tafsir, contohnya Imam Masyuti dalam Ad-Durrul Manthur, bahawa ia diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi-Nya SAW sebelum peristiwa hijrah, sebelum Nabi kita berhijrah ke Madinah. Ahlan salam sahabat baik saya Ustaz Fairuz Hamid, sahabat serumah masa di Jordan dulu. Mudah-mudahan ada teguran pada apa-apa kelemahan yang berlaku dalam kuliah ni. Basit Sahak, Rohaya Ayah, Bazid Aziz, mudah-mudahan dapat panjangkan video ni kepada seramai orang yang kita kenal. Mudah-mudahan menjadi asbab untuk manusia mendapat hidayah kepada Allah SWT, kerana Nabi bersabda, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Apabila Allah beri hidayah kepada seorang itu, manusia apa yang kau lakukan, engkau menjadi sebab manusia mendapat hidayah Allah, maka lebih baik pada dunia dan sisi kandungnya. Maka tuan-tuan, terima kasih juga kepada Zazan Travel, Umrah Zazan, kerana terus menaja program kuliah kita pada malam ini. Mudah-mudahan kalau tuan-tuan ada peluang nak berjalan, nak melancong, jangan lupa Zazan Travel. Ingat pelancongan, ingat penyiaran, ingat perjalanan, ingat tiketing, ingatlah Zazan Travel. Kami mampu menyediakan yang terbaik buat tuan-tuan, perempuan, muslimin-muslimat sekalian. Juga ingatlah Telaga Biru. Telaga Biru banyak membantu kita untuk menghasilkan buku-buku terbaik bagi umat ini. Dan mudah-mudahan anak-anak kita yang tidak pergi ke sekolah pada musim PKP ini mendapat pembelaan, pengajaran yang sempurna, bimbingan. Kami di Telaga Biru menerbitkan buku-buku latihan topikal, karya guru-guru terpilih, guru-guru cemerlang, guru-guru jurati utama kebangsaan dan sebagainya, berbagai-bagai disiplin daripada darjah 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, meliputi peperiksaan penting macam UPSR, UPKK, PSRA, SPM, PT3, semua ada subjeknya kami terbitkan di Telaga Biru. Jadi jangan keberatan untuk berhubung dengan pegawai-pegawai Telaga Biru yang ada nama mereka di sini, seperti Saudara Safwan, Puan Intan, Saudara Ridwan Zaino, Farid Mizan, Faizal, dan semua yang hadir bersama dalam nama yang tuan-tuan boleh lihat tertera di situ. Baik, surah An-Naml ni terdiri daripada 93 ayat, termasuk surah-surah Makkiyah dan diturunkan sesudah surah Asy-Syu'ara. Jadi kalau kita perhatikan kata Al-Imam Muhammad Ali As-Sabuni dalam tafsirnya, tafsir Safatul Tafsir, beliau berkata bahawa surah An-Naml ni merupakan surah yang diturunkan oleh Allah SWT secara berturutan bersama dengan surah Asy-Syu'ara, bersama dengan surah Al-Qasas, dan kesemua surah ni disusun secara berturutan. Surah Asy-Syu'ara, surah An-Naml dan surah Al-Qasas. Nanti ada kesempatan kita akan meroka surah-surah yang lain. Asy-Syu'ara pernah saya huraikan ketika di IKIM dahulu. Mungkin tuan-tuan boleh cek, lihat dalam YouTube, angkali ada video ataupun rakaman suara yang saya sampaikan di IKIM dahulu. Baik
Jadi disusun dalam surah dalam Al-Quran dengan susunan seperti itu, iaitu seperti Asy-Syu'ara, An-Naml dan juga Al-Qasas. Dinamakan surah ini dengan nama surah An-Naml. Setengah para ulama menamakan juga dengan nama surah Hud-Hud, dan ada juga menamakannya dengan nama surah Sulaiman. Rupanya surah Al-Quran ini punya banyak nama. Ya. Jadi kerana disebut surah An-Naml, kerana dalam ayat 18 dan 19 terdapat perkataan An-Naml, ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Nanti kita akan lihat keserasian yang luar biasa, cerita walaupun tentang semut saja tetapi mempunyai asas yang kuat terhadap ketamadunan, pentadbiran, kepimpinan, perniagaan dan macam-macam lagi. Itu sebab perkara yang disebut oleh Allah ni bukanlah satu benda yang enteng, bukan benda sembrono, bukan kebetulan. Di sebaliknya ada hikmah yang tertentu, yang tersirat, yang perlu kita kaji dan kita hayati. Jadi ayat 18 terdapat perkataan Naml, bila raja menyuruh anak buahnya supaya masuk ke dalam lubang masing-masing supaya jangan terpijak oleh Nabi Sulaiman AS dan tenteranya yang ramai yang akan lalu di kawasan tersebut. Mendengar perintah Raja Semut kepada anak buahnya itu, maka Nabi Sulaiman tersenyum dan takjub di atas keteraturan kerajaan semut itu, dan baginda mengucapkan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat kepadanya berupa kerajaan, kekayaan, memahami ucapan-ucapan binatang, mempunyai tentera yang berdiri di atas kumpulan tenteranya itu jin, manusia, burung dan sebagainya. Nabi Sulaiman juga telah diberikan nikmat oleh Allah yang besar, iaitu baginda tidak lupa daratan, baginda tidak takabur, baginda tidak sombong, dan baginda tetap kekal sebagai seorang hamba kepada Allah. Malahan berdoa dalam munajatnya, mohon dimasukkan di kalangan hamba-hamba yang saleh. Tawaduknya, rendah dirinya Nabi Sulaiman yang sangat mulia ni. Orang Yahudi beranggapan Nabi Sulaiman ni bukannya seorang Nabi. Mereka menganggap dia sebagai raja, King Solomon, tuan-tuan. Jadi Allah Ta'ala telah menyebut binatang semut dalam hal ini supaya manusia ambil pengajaran daripadanya. Kehidupan semut, disiplin semut, hidup semut ini secara teamwork, bukannya orang yang pentingkan diri sendiri. Jadi semut membuat lubang dan juga ruang bertingkat-tingkat dan rumah tersusun semuanya, menyimpan makanan pada musim dingin. Kan? Jadi ketersusunan, kerapian, disiplin yang terdapat dalam kerajaan semut itu dinyatakan oleh Allah bila mana rakyat semut mencari perlindungan segera agar jangan dipijak oleh Nabi Sulaiman dan tenteranya setelah menerima arahan daripada ratunya. Walaupun pemimpinnya hanya ratu, hanya perempuan, binatang, betina, tapi lihat bagaimana ketersusunan pihak tentera semut ini. Kita kadang-kadang belajar tinggi-tinggi, expose kepada dunia hebat, cakap pandai, tapi isu yang paling besar di kalangan kita umat Islam adalah isu konflik kepimpinan. Tak ada orang layak jadi kepimpinan. Jadi pemimpin macam-macam masalah, ambil duit, masalah itu, masalah ini. Jadi tuan-tuan ni boleh katakan kita kena belajar daripada semut ini, makhluk yang dhaif tapi punya disiplin, kepimpinan, ketersusunan, ketaatan, kepatuhan, bekerja secara teamwork, menghormati hierarki kepimpinan. Masya Allah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini yang Allah nak tanamkan kita dalam surah yang namanya surah Semut. Jadi secara tak langsung Allah mengingatkan juga kepada manusia supaya berusaha untuk mencukupkan keperluan seharian, mementingkan pula kemaslahatan bersama dan sebagainya. Rakyat semut mempunyai organisasi dan kerjasama yang baik. Dengan mengisahkan kisah Nabi Sulaiman dalam surah ini, Allah mengisyaratkan hari depan dan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi Sulaiman telah dianugerahkan kepimpinan yang maha luas, yang hebat, maka umat Islam juga akan beroleh kepimpinan seperti Nabi Sulaiman. Walaupun Nabi SAW merasa malu, nanti kita akan lihat bagaimana sifat malu Nabi kita, tawaduk Nabi kita. Nabi tidak ingin menyaingi Nabi Sulaiman, walaupun Nabi Sulaiman hidup jauh sebelum baginda SAW. Kerana Nabi Sulaiman ni punya doa kepada Allah supaya memberi kepadanya satu kerajaan yang tidak dapat ditandingi oleh sesiapa pun selepasnya. Maka Nabi kita SAW ketika sedang sembahyang, tiba-tiba diganggu oleh Ifrit. Ifrit ni the most powerful jin, tuan-tuan ya. Maka Nabi telah menangkap Ifrit itu sampai lidahnya terjelir keluar kena tangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, aku kalau boleh nak ikat Ifrit ini hingga lepas sembahyang supaya dia bertuntunkan kepada anak-anak kamu. Inilah dia Ifrit yang aku ceritakan dalam Quran. Tapi oleh kerana aku teringat doa kandaku, abangku
saudaraku, seorang putusan Allah Nabi Sulaiman, iaitu minta supaya wahabli mulka la yang bagi dia ahdim ba'di, beri kepada aku satu kerajaan yang tidak boleh ditandingi oleh sesiapa pun selepas aku, maka aku merasa malu andai aku menangkap jin ini menunjuk kepada kamu seolah aku nak menandingi Sulaiman, tawaduknya Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Ayo, mari kita mengamalkan sifat tawaduk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan ya. Jadi kadang-kadang kepimpinan ni adalah satu ujian. Kita tak jangka kita dipimpin, tapi oleh kerana kesungguhan, barangkali ketaatan, kepatuhan, disiplin, komitmen daripada bawah, dedication yang kita berikan, maka kita pun promoted daripada satu jawatan ke jawatan lain, ke jabatan lain. Akhirnya sedar-sedar jadi ketua setiausaha kementerian, sedar-sedar jadi ketua pengarah, sedar-sedar jadi orang penting di hospital dan sebagainya. Itu sebab antara doa Nabi kita SAW setiap pagi dan petang, tuan-tuan, saya ijazahkan tuan-tuan amal dengan doa ni. Doa ni kalau tuan-tuan memiliki kitab Azkarul Azkar oleh Imam Suyuti yang pernah saya cadangkan dulu, ada dalam himpunan doa ni. Allahumma inni as'aluka min faja'ati al-khairi wa a'udzubika min faja'ati asy-syarri. Ni buku merah ni, tuan-tuan ada kalangan tuan-tuan, saya tahu ada tuan-tuan yang telah memiliki kitab ini, amat berguna. Dia membawa kepada kita doa-doa yang ringkaskan daripada Al-Azkar oleh Imam Nawawi. Imam Suyuti datang 200 tahun lepas Imam Nawawi. Baginda beliau meringkaskan kitab Al-Azkar itu dengan nama Azkarul Azkar. Antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Sunni dan juga para muhaddithin yang lain, Al-Baihaqi, maka Nabi banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka min faja'ati al-khairi wa a'udzubika min faja'ati syarri. Apakah maksudnya? Ya Allah, aku mohon kepadamu selalulah menimpa aku, memperoleh aku akan kebaikan-kebaikan yang aku tak sangka-sangka, dan aku mohon padamu perlindungan daripada dijauhkan daripada keburukan yang aku tak sangka-sangka. Oleh kerana ketaatan, kesungguhan, dedication kita dalam kerja, komitmen, maka kita pun naik pangkat, sehingga sampai ke jawatan tertinggi. Padahal keliling kita ada kawan-kawan lebih layak, lebih bijak, di universiti dulu lebih cemerlang daripada kita. Kita pun tak tahu kenapa kita yang dipilih. Salah satu sebabnya kita rajin berdoa dengan doa ni, tuan-tuan ya. Allahumma inni as'aluka min faja'atil khairi wa a'udzubika min faja'atil syarri. Terima kasih Ustaz Syafiq Murad. Terima kasih, jazakallahu khairan. Hasanallahu ilaika, barakallahu fika, sarallahu khairak. Jadi doa ni maksudnya, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang tidak aku sangka-sangka, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari kejahatan yang aku tidak sangka-sangka. Ni balik pada cerita kepimpinan yang Allah beri kepada seseorang. Maka kita kena tengok ke bumi selalu. Tengok ke bumi, tengok apa? Tengok rumput, tengok semut, tengok tanah seusul kita. Jangan tengok ke langit semata-mata. Bila tengok ke langit, terlupalah apa yang ada di bumi. Jadi Allah menyuruh kita untuk melihat binatang yang melata, yang duduk kat bawah tapak kaki kita ni, yang kadang-kadang sekarang kita tak perasan kewujudannya. Jangan bunuh semut, tuan-tuan ni. Kalau kat rumah bunuh semut, nanti anak-anak datang. Kalau bunuh semut, nanti anak-anak datang. Ada yang tanya kepada saya, muka surat berapa? Ini di bahagian awal, iaitu mana tadi Ada muka surat 81, kitab Azkarul Azkar. Kitab Azkarul Azkar, muka surat 81, doa Allahumma inni as'aluka min faja'atil khairi wa a'udzubika min faja'atil syarri. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan yang tidak kusangka-sangka selalu berlaku dalam hidupku. Paling kurang pun hari jadi dapat kad daripada suami. Paling kurang pun hari jadi dapat jam daripada isteri. Tuan-tuan, banyaknya kebaikan dalam hidup Dan mohonlah perlindungan kepada Allah daripada ketergesaan, keburukan datang bertipu-tipu dalam hidup. Ini antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti riwayat Ibnu Sunni Tuan rujuk dalam kitab Azkarul Azkar. Baik, pada malam ni seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan masuki surah yang baru, namanya surah An-Naml, surah Semut, dan tuan-tuan boleh rujuk pada jilid yang ke-7. Jilid ke-7 kitab Tafsir Ibnu Katsir yang warna biru ni, muka surat yang pertama. Muka jilid yang ke-7, muka surat pertama. Dah jumpa? Jadi Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk melihat sang semut ini kerana keterlangsungan, kesinambungan nikmat Allah itu bermula daripada bawah. Jadi setiap orang yang berjaya akan berkata, saya membina kejayaan daripada scratch.
orang yang tinggi jawatannya dalam tentera. Saya jumpa seorang sahabat saya, ya, naik pangkat di satu bahagian ke bahagian lain, kadang-kadang kerja di satu batalion ataupun department tu orang pandang hina. Apa kau kerja kat sini manager? Sahabat baik saya, tapi dengan sabar dia, tawaduk dia, kesungguhan dia menjalankan kerja, tidak terlibat dalam perkara-perkara yang haram, akhirnya naik pangkat. Sekarang dah dekat dengan panglima di atas sekali. Allahu Akbar, nikmat yang Allah berikan kepada seseorang. Jadi bersabarlah, mulalah dari bawah. Alangkah hebatnya pembina usahawan yang hebat-hebat, usahawan, jutawan yang hebat-hebat, yang memulakan kerjayanya dari bawah. Bila musim cuti, minta anak-anaknya lepas SPM dan sebagainya untuk bekerja daripada bawah. Anakku, engkau nak kerja dalam company ayah boleh, tapi lebih baik kau kerja dengan company orang lain. Kau mula daripada bawah. Kau tahu ke mana susahnya ayah manage syarikat ni. Kalau ayah terus ambil kau duduk ke atas, nanti kau akan menafikan jasa orang klien ayah yang banyak telah membantu ayah untuk maju. Kau bertahu kau daripada kecil duduk bawah ketiak ayah. Ayah beri kau makan, minum, sekarang kau minta ayah beri. Tiba-tiba kau masuk syarikat, kau nak jahanam kan bisnes saya. Sorry kau mula daripada bawah. Ini orang bijak ramai melakukan demikian kepada anak-anaknya. Andai dia punya kilang besar sekalipun, dia akan suruh anaknya jadi operator mesin di bawah. Ajar dia ciri-ciri keselamatan dan sebagainya. Bekerjalah kau dengan orang lain. Kau tahu mana payahnya ayah bina perniagaan ini. Ayah tak mahu tiba-tiba kau berada di pangkat atasan, kau pada usia muda, nafsumu melonjak-lonjak, syahwatmu, kamu tergila-gilakan kuasa. Pada masa itu kau akan menafikan jasa ramai orang klien ayah. Terluka hati mereka nanti melihat tindak tanduk kau. Jadi ayah tak mahu berlaku perkara itu. Kau start daripada bawah. Nanti kalau kau yakin, kau teguh semangat, kau kuat semangat, ayah akan naikkan kau perlahan-lahan. Ayah tak akan zalim pada orang lain yang banyak jasanya kepadamu. Ayah tahu kau anak ayah sayang pada kau. Tapi ayah takkan gamble dalam bisnes industri ini. Ayah bina pernah 30 tahun, kau datang kau terus jadi bos. Oh, tak boleh. Start di bawah. Inilah yang Allah kehendaki daripada kita dan surah semut ni, tuan-tuan. Kerana semut binatang paling hina, paling kecil, paling halus. Kita sebagian besar tak perasan. Seharian kita mungkin tak lihat semut. Tapi jangan lupa, semut ini merupakan satu binatang yang sangat bertamadun, sangat maju, menghormati hierarki kepimpinan, dan juga satu makhluk yang penting dalam ekosistem sesuatu tempat. Seperti dikatakan oleh mereka yang terlibat dalam pest control, kalau tak ada semut nanti anak-anak datang. Ini dua koloni tak boleh berjumpa. Justru kalau ada semut, jangan dibunuh semut ini. Dihalau baik, di vacuum, buang ke tempat yang selamat, jangan racun dia. Ini pengalaman peribadi saya, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, beri kepada kita kefahaman terhadap surah yang sangat istimewa ini. Lagi secara tak langsung Allah mengingatkan kita sebagai manusia dalam usaha untuk mencukupkan keperluan harian. Jadilah macam sang semut, bekerja, menghormati kepimpinan, menghormati sistem yang ada. Tuan-tuan, satu lagi saya duduk dengan seorang sangat bijak, tuan-tuan. Maka kami beberapa orang, maka sahabat ataupun motivator yang sangat saya sayangi, saya hormati ni, melihatlah rambut seorang daripada kami yang tak teratur, compang-camping rambutnya. Ini sebelum PKP beberapa tahun lalu. Maka sahabat yang sangat mulia, guru kami, mentor kami pun kata, kenapa rambut macam ni? Tuan, doktor. Orang yang dipangkat dia doktor. Saya tak sempat nak pergi ke barber gunting rambut, hairdresser, isteri saya je gunting. Allah, kan kebaik kita hormat orang itu. Kan Allah telah jadikan subhanallazi waza'al mawahib, Maha suci Allah yang telah mengagih-agihkan kepakaran, keahlian. Apakah rugi kalau kita pergi gunting rambut kat orang Islam, bayar RM8, RM10, even kalau RM20 pun kita tak jatuh miskin, hargailah dia. Kerana dia pun cari rezeki halal. Ni akibatnya kita ada orang berkerukan rambut compang-camping, tumpuk sana bertumpuk sini, gunting pun tak betul, isi tak profesional nak gunting, tuan-tuan. Jadi daripada peristiwa yang simple saya sebut kepada tuan-tuan ni, kita menghormati semua profession yang ada, kita menghargai semua yang ada. Kita nak jual rumah tiba-tiba kena ada evaluator datang evaluate rumah kita, tiba-tiba je kena sampai berapa ribu. Kenapa mahal sangat? Hormatilah pasal dia ada bekerja, dia ada sistem, dia ada kaedah dia. Kalau kita tak puas hati pun mintalah baik dengan dia. Kenapa mahal sangat? Boleh tak diskaun sikit, 500 ke 700 ke, buang yang ratus-ratus belakang ni, boleh tak? Nego lah, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Yang penting kita hormat semua orang ada tanggungjawab. Jadi inilah dia kepimpinan dalam Islam. Inilah dia pengagihan, kebijaksanaan, pentadbiran dan juga kepimpinan ataupun kerja dalam Islam. Hormatilah orang itu pada kedudukan masing-masing.
Hargailah organisasi ini pada hierarki dan juga corak kepimpinan yang ada. Ini maksud Allah kehendaki daripada kita belajar daripada kehidupan sang semut. Jadi sang semut ini terkenal dengan organisasinya, kerja yang teratur. Jadi Allah SWT nak kita faham kisah yang Allah bawa dalam surah ini, kehebatan Nabi Sulaiman AS, kehebatan yang akan menjelma dalam kehidupan Nabi kita SAW bila berjaya menjatuhkan kepimpinan Quraisy dan juga tamadun dan juga Empire Rom dan Parsi. Semuanya bermula dari bawah. Mula daripada melihat, merenung, mengkaji, observe, menghayati. Ulama-ulama Islam dahulu sebelum ada National Geography dan juga Animal Planet, untuk pengetahuan tuan-tuan, ulama Islam kita lebih 1000 tahun lalu telah mengkaji tentang kedahsyatan makhluk yang Allah jadikan. Mereka walaupun pada waktu itu tak ada sistem untuk di-visualizekan, tetapi mereka punya kaedah penulisan yang sangat teliti. Unta bagaimana hidup, kenapa Allah sebut unta dalam Quran, kenapa Allah sebut laba-laba dalam Quran, kenapa Allah sebut semut dalam Quran. Mereka mengkaji to the extent mereka dapat menjelmakan, mewujudkan kesedaran betapa hebatnya Allah untuk membawa tamsilan perumpamaan itu. Nampak tak tuan-tuan? Di zaman Spain lagi, umat Islam telah pun ada kajian zoologis. Apa dia panggil? Kajian kehidupan marin dan sebagainya. Mereka telah mengkaji kerana itu disebut oleh Quran untuk kita renungi. Renungan itu menambah iman, menyuburkan iman. Dan interaksi yang berlaku di antara semua ekosistem ini semua akhirnya menjadikan kita terpancar daripada mulut kita, subhanallah, masya Allah, tabaraka wa ta'ala, la hawla la quwata illa billah. Semua yang ada di dunia ini berkhidmat untuk manusia dengan perintah daripada Allah sebenarnya. Subhanallah, masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Indah sekali bicara Quran ya tuan-tuan. Mala tanqadi ajaibu. Dalam hadis mengatakan bahawa membaca Quran ini tidak pernah tamat kehebatan dan juga ketakjuban kamu terhadap Quran, bicara-bicara yang terdapat dalamnya. Inilah namanya tadabbur tuan-tuan ya. Jadi bila Allah SWT membawa kepada kita kisah semut dan akhirnya Allah bawa kisah Nabi Sulaiman untuk kamu lihat kehebatan, kepimpinan, kekayaan, kemewahan, semuanya bermula dari bawah. Mana boleh tiba-tiba kamu mengampu orang itu, kamu menjadi boneka dalam perniagaan, jadi orang besar, ambil peluang itu secara haram ini dan sebagainya. Tiba-tiba kamu berada di puncak. Kamu tak pernah melalui kesusahan, kepayahan orang bawah. Orang seperti itu akan gulung tikar cepat kerana dia tidak merasai kepayahan, jerit perih orang yang bina satu kekuatan di bawah. Sebagaimana sunatullah dalam hidup, Allah menjadikan anak-anak itu merangkak, jalan-jalan jatuh, berlari-lari, barulah dia jadi seorang lelaki yang tegap, seorang perempuan yang jelita. Proses itu memerlukan waktu. Jadi demikian juga Allah menyuruh kita untuk merhatikan semut, kata para ulama tafsir, dan mereka telah membicarakan buku-buku ni dalam ensiklopedia yang besar-besar sebelum orang putih buat National Geography, sebelum orang putih buat Animal Planet lagi tuan-tuan. Yang kita duk kagum sangat dengan orang kafir ini, kan mereka memang kaji, tapi kajian itu banyak basisnya daripada Islam, foundation daripada Islam tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jangan kita duk sibuk kata Wilbur Wright yang buat kapal terbang. Sebelum Wilbur Wright itu 400 tahun telah ada Al-Idrisi yang cuba terbang daripada puncak bukit di Spain, sehingga beberapa kali beliau jatuh, patah anggotanya tuan-tuan. Beliau yang mula-mula berfikir untuk terbang macam burung. Siapa kata Wilbur Wright? Berapa ratus tahun Wilbur Wright datang selepas itu tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Banyaknya penipuan, pemalsuan fakta-fakta sejarah seolah kebaikan yang ada pada Al-Quran dan umat Islam terdahulu dinafikan sama sekali tuan-tuan. Baik, ada seorang saintis Turki yang duduk di Germany, saya pun tak pasti dia meninggal dunia ke belum, Profesor Dr. Fuad Sirkin. Dia menulis buku tentang 1001 invention yang umat Islam buat. Buku tu dalam bahasa Inggeris. Sangat istimewa buku tersebut. Jadi pameran di tempat-tempat di mana banyaknya invention umat Islam buat lebih dari 1000 tahun lalu. Semuanya tinggal dalam lipatan sejarah. Diambil, dicuri, dipalsukan fakta, dan tiba-tiba yang mendapat namanya adalah orang-orang kafir. Baik tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Ya, Ustaz Safi Siddiqin. Baik, jadi kalau kita lihat dalam surat Naml ini, Allah mengingatkan kepada kita kepimpinan bermula daripada bawah. Kekuatan kerajaan mula dari bawah. Kekayaan bermula daripada bawah. Jangan nak mengharap ada shortcut, menipu orang, mencuri orang, mengampu, melobi dan sebagainya. Orang ini tidak akan kekal lama. Dia tidak akan bina satu legacy tuan-tuan di mulia Allah. Jadi nak maju ke atas, mestilah lihat ke bawah dahulu. Lihat sang semut dulu.
Jadi Allah membawa kepada kita kisah Nabi Sulaiman, mengisyaratkan hari depan yang sangat gemilang untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi Muhammad dengan tawaduknya tidak mahu melebihi pada kurniaan Allah itu dari sudut kepemilikannya, kekuasaannya, kerajaannya, kepimpinannya. Tak mahu dia menguasai ifrit, walaupun dia mampu buat begitu, kerana dia teringat doa Nabi Sulaiman, Rabbi habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di, wahai Tuhan beri kepada aku kerajaan yang tidak akan mampu ditandingi oleh sesiapa pun selepas aku. Tawaduknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi umat Islam akan dilimpahi dengan kekayaan melimpah ruah selepas Nabi kita Muhammad SAW membuka kota Madinah. Itu menjadi satu gateway, satu pintu buka, pintu entrance kepada kejayaan pembukaan yang hebat-hebat yang Allah turunkan. Inna fatahna laka fathan mubina, kami bukakan untuk wahai Muhammad pembukaan yang agung, kejayaan, kemenangan yang banyak, yang berlipat-lipat, melimpah ruah, bertali arus. Itulah yang berlaku dalam hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita peluang kita baca surah Al-Fath. Jadi sebagaimana Nabi Sulaiman, Nabi kita juga akan diberikan kepimpinan, kekayaan dan umat Islam yang datang selepas itu. Sedangkan Nabi Muhammad SAW merupakan seorang ummi, tapi berjaya menghasilkan satu kepimpinan yang dikaji oleh manusia zaman-zaman, sampai Makkah mengatakan, meletakkan Nabi kita Muhammad SAW pemimpin yang tidak turun bandingnya di nombor 1. Tak penting pun Kul aminu bihi aw la tu'minu, kan kita baca semalam di hujung surah Al-Isra. Beriman ke tak beriman tak penting, tak ada apa manfaat bagi kita. Tapi orang menyebut asyai'u bi syai'u yuzkar, ada orang sebut, kita sebutlah tuan-tuan. Maka si kafir ini buat kajian menobatkan Nabi kita Muhammad SAW sebagai pimpinan, leader yang paling hebat, yang paling influential dalam kehidupan. Jadi paling berpengaruh, paling banyak peranannya, mampu memimpin masyarakat Arab pada masa itu. Kena ingat dia, uminya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah satu kemuliaan. Tapi kalau di kalangan kita seorang yang buta huruf, illiterate, maka ini merupakan satu penghinaan. Kalau uminya Nabi kita itu, buta hurufnya Nabi kita itu satu kemuliaan. Tapi kalau buta huruf seseorang kita, itu merupakan satu keaiban. Kemuliaan Nabi, kerana bila Nabi seorang yang ummi, maka bagaimana Nabi boleh merancang, menyampaikan, membimbing umat yang begitu hebat sampai mempunyai kejayaan yang bertali arus yang kita bincangkan. Ini menunjukkan bahawa baginda mendapat pendidikan direct daripada Allah Taala. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tapi kita tak boleh pula macam tu. Kita tak boleh berkata aku pun ummi macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ada peranan pun, kita kena belajar. Nanti kita akan lihat dalam surah An-Naml ini kisah bahawa Nabi Sulaiman memahami bahasa semut. Hari ini kita tak pula disuruh belajar bahasa burung macam ada orang hidup kat Turki bunyi macam burung, daripada jauh boleh dengar isyarat dikemukakan. Kita janganlah belajar bahasa macam tu. Yang disuruh kita belajar untuk bahasa membolehkan kita menjambatankan diri kita dengan tamadun, yang membantu kita untuk maju ke hadapan. Belajar bahasa Inggeris yang pernah kita bincangkan, belajar bahasa Mandarin sebagai contohnya, belajar bahasa Urdu, banyak kitab-kitab ditulis bahasa Urdu untuk memahami Al-Quran, hadis, kerana ramainya ulama di kalangan para ulama di India menulis bahasa itu contohnya. Jadi lihatlah kepada prioriti, keutamaan, mana yang lebih utama. Isi kandung surah An-Naml ini adalah menceritakan tentang Al-Quran sebagai rahmat dan juga petunjuk kepada orang beriman. Keesaan, kekuasaan Allah, dan keadaannya tidak memerlukan kepada sekutu-sekutu yang mengatur alam ini. Hanya Allah yang tahu tentang perkara gaib, adanya hari kebangkitan, dan ia bukan satu dongengan. Kemudian dalam kisah An-Naml juga kita akan lihat kisah Nabi Sulaiman dengan semut, kisah burung hudhud. Itu sebab di kalangan para ulama tafsir ada yang menamakan surah ini sebagai surah hudhud. Dan begitu juga cerita tentang Ratu Balqis yang dikatakan namanya Balqis dalam kisah-kisah Israeliat, yang merupakan seorang pemimpin di Yaman yang datang akhirnya beriman kepada Nabi Allah Sulaiman. Jadi kerja seorang Nabi, kerja seorang pemimpin adalah untuk mengislamkan, dan kerja kita bila berada di tahap yang tinggi untuk mengajak orang kepada kebaikan. Macam Nabi Sulaiman yang kita baca di sini mengajak Balqis untuk beriman kepada Allah Taala, berdakwah kepadanya. Nanti kita akan kupas perkara ini. Kemudian kisah Nabi Saleh dengan kaumnya, kisah Nabi Lut dengan kaumnya, dan lain-lain perkara yang dikemukakan dalam surah An-Naml, surah semut ini, kisah ciri-ciri orang beriman. Al-Quran menjelaskan apa yang dipersisihkan Bani Israel. Hanya orang yang beriman saja yang dapat petunjuk kejadian-kejadian sebelum datangnya kiamat,
dan keadaan orang yang beriman yang tidak beriman pada waktu itu. Allah menyuruh Nabi-Nya Muhammad SAW dan umatnya memuji dan menyembah Allah sahaja semata-mata, dan kemudian baca Al-Quran dan memperlihatkan kepada kaum musyrikin kebenaran ayat-ayatnya. Inilah sedikit mukadimah untuk tuan-tuan fahami berpandu pada surat Naml yang kita akan teroka, jelajah, explore pada kali ini. Jadi lagi tuan-tuan, surat Naml ni merupakan satu surah Makkiyah yang telah saya jelaskan, yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi-Nya Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, dan nama yang paling popular nama An-Naml. Jadi Al-Imam Tahir Ibn Ashur dalam tafsirnya Tahrir Tanwir mengatakan bahawa yang menonjol dalam surah ini adalah huraian tentang Al-Quran, kemujizatannya sebagaimana diisyaratkan dalam pembukaan surah ini dengan dua huruf, iaitu Tasin. Kata Imam Asyuti dan Ulul Mansur, itu merujuk kepada Ismun min Asma'illahil A'zam, itu merupakan nama daripada nama-nama Allah yang Azam, Ismullah Al-Azam. Setengah mengatakan bahawa maksud Ismullah Al-Azam itu iaitu Al-Hayyu Al-Qayyum. Tapi Tasin ini juga salah satu nama-nama Allah, kerana kita tahu nama-nama Allah ni ada banyak, bukan 99 saja. Telah saya huraikan pada hujung surah Al-Isra yang lalu, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, Qulilullah awidur rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Kita dah bincangkan ayat ini berkaitan dengan nama Allah yang banyak. Jadi kata para ulama tafsir, riwayat daripada Ibn Abi Hatim ini mungkin merujuk pada satu daripada nama-nama Allah. Ini ijtihad para ulama, kerana Nabi tak pernah menguraikan maksud Tasin itu, tuan-tuan. Jadi dalam surah ini juga akan kita lihat huraian yang hebat yang Allah ceritakan tentang anugerah kepada seorang nabinya, Nabi Sulaiman alaihissalam, yang diberikan ilmu, diberikan hikmah, diberikan kerajaan. Dan diuraikan juga kepada bangsa Arab tentang satu kaum yang pernah hidup di semenanjung Arab, namanya kaum Thamud, dan kerajaan Arab yang agung iaitu kerajaan Sabah di Yaman. Huraian itu, kata Ibn Ashur, memberi isyarat bahawa kenabian Nabi kita Muhammad SAW adalah satu perutusan yang disertai dengan kebaikan, kebijaksanaan memimpin manusia, disertai siapa yang mengikutnya akan mendapat kekuasaan macam kekuasaan yang telah Allah berikan kepada mereka yang terdahulu. Kaum Samud tadi, negara Sabah, dan Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Allah akan beri, ini satu signal kepada orang Arab untuk prepare, untuk ready bahawa mereka akan jadi penguasa dunia. Dan itu telah pun terbukti pada zaman kepimpinan Islam yang awal. Bila orang Arab meninggalkan Quran dan juga hadis, jadi mereka bangsa seperti yang anggap macam lalang pada hari ini, tak ada apa peranan dalam dunia. Kelihatan bangsa ini tindas, bangsa lemah walaupun bilangannya besar. Jadi ini kerana mereka meninggalkan pedoman Quran yang dibawakan tadi, kisah-kisah ni untuk mereka pegang, mereka ikut. Tuan-tuan boleh kata sekalian, Syed Qutb Syahid, Syed Qutb ni saya telah ceritakan latar belakangnya kepada tuan-tuan, seorang ahli tafsir Quran yang terkemuka, sastrawan yang hebat. Ya Allah SWT telah pun mentakdirkan kepadanya, memuliakannya dengan mati syahid. Jadi Syed Qutb menegaskan bahawa tema utama surah ni sama dengan tema surah-surah lain yang diturunkan oleh Allah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, iaitu tema surah Makkiyah. Penekanan kepada aspek ketuhanan, pengesaan, kewajipan mengetahui tentang logik hari kiamat itu pasti berlaku, ganjaran dan balasannya. Demikian juga persoalan wahyu dan juga gaib, bahawa Allah adalah Maha Kuasa dan pemberi rezeki yang wajib disyukuri. Kisah-kisah yang dihuraikan dalam Quran ini bertujuan mengukuhkan persoalan-persoalan itu. Namun demikian, kata Syed Qutb, penekanan utama pada surah ini adalah tentang ilmu Allah yang mutlak, zahir dan juga batin. Lebih-lebih lagi tentang perkara gaib dan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat fizikal yang boleh kita lihat, tanda-tanda fizikal, matahari, bulan, bintang. Kalau tuan-tuan ada dalam WhatsApp group sahabat-sahabat Ustaz Hazan, ini banyak gambar-gambar indah yang dikongsikan, itu tandanya ayat kauniyah, tanda-tanda, alamat-alamat, bukti-bukti yang fizikal yang boleh kita lihat kekuasaan Allah. Berlaku planet bersisir pada waktu malam, kita dapat lihat pandangan yang berlaku ratusan tahun sekali itu, tuan-tuan. Ini semua adalah bukti kekuasaan Allah SWT, dipanggil ayat kauniyah, ya. Jadi ilmu yang dianugerahkan kepada Nabi Daud dan Sulaiman, pengajaran kepada kita bahawa Nabi Sulaiman ini seorang Nabi yang memiliki hikmah, penguasaannya terhadap bahasa burung. Kalau kita nak berkuasa macam Nabi Sulaiman, kita kena tahu apakah bahasa yang mampu membawa kita kepada mercu kepimpinan, macam bahasa perniagaan, bahasa Inggeris sebagai contohnya. Kerana itu dinyatakan dalam ayat yang ke-6, sungguhnya engkau benar-benar dipertemukan dengan Al-Quran, wa innaka latulaqa, kamu benar-benar telah mendapat Al-Quran Al-Karim daripada min ladun hakimin
alim, kamu mendapat pengetahuan daripada Allah yang memiliki kekuasaan, kebijaksanaan dan mengetahui segala-galanya. Al-Imam Al-Biqai dalam tafsir Nazmud Durar pula mengatakan bahawa kalau kita perhatikan nama surah sebagai petunjuk utama tema surah ini, iaitu tema surah ini huraian tentang Al-Quran, berapa kitab suci yang telah cukup untuk jadi petunjuk pada semua makhluk. Dia menjelaskan jalan yang lebar dan lurus, membezakannya daripada jalan kesesatan. Jadi ini penekanan yang diberikan oleh surah An-Naml. Dia menjelaskan kepada kita petunjuk, menjelaskan tentang prinsip-prinsip pokok agama, kata Imam Al-Biqai di awal tafsir surah An-Naml. Jadi perkara ini terlaksana kerana menurunkannya Allah yang Maha mengetahui segala tersembunyi dan juga yang jelas. Dia yang beri khabar gembira buat orang beriman dan peringatan buat si kafir. Semua persoalan ini wajib berdasarkan pengetahuan yang menyeluruh yang menghasilkan hikmah. Atas dasar itu Imam Al-Biqai menyimpulkan bahawa tujuan utama dan pokok utama surah ini adalah penonjolan aspek pengetahuan kebijaksanaan Allah, sebagaimana surah sebelumnya menceritakan tentang kekuasaan pembalasannya, iaitu surah Asy-Syu'ara. Jadi pengetahuan tentang semua keadaan ciri-cirinya merupakan satu benda yang paling jelas membuktikan tentang hal-hal ketuhanan, kehebatan, kepimpinan Allah, kekuasaan, pentadbirannya. Jadi serangga ini dikenali sangat baik kebijaksanaannya, memiliki kemampuan luar biasa dalam mengatur kehidupannya. Lebih-lebih lagi dalam surah ini menceritakan tentang ketulusannya dan kemampuannya mengekspreskan tujuan itu, kesesuaiannya kondisi menghadapi apa juga keadaan. Musim panas, musim sejuk, dia duduk di bawah bumi, menyimpan makanannya telah siap, semuanya bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat-sifat ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah yang ada pada sang semut. Pernah satu hari seorang Nabi di kalangan Bani Israel melalui satu tempat. Jadi tuan Ruhana Abdullah bertanya, ruginya tak termasuk dalam grup WhatsApp tu. Kita ada satu grup lagi, grup Telegram, sahabat-sahabat Ustaz Hazan. Nanti Puan Niat Abdullah tolong sebutkan linknya sini. Sesiapa yang belum masuk, saya galakkan masuk. Ada banyak pertukaran maklumat, informasi, kuliah-kuliah para ustaz yang lain yang saya sangat sokong untuk tuan-tuan hadir. Bukan kuliah saja, saya saja ya. Ustaz-ustaz ni tak maksum. Ustaz-ustaz banyak kelemahan, ustazah-ustazah banyak kelemahan. Bukan kita boleh cedok daripada seorang saja. Kita kena ramai ustaz dan ustazah yang kita belajar. Walaupun seorang tu kita rasa menguasai segala ilmunya, kalau kita buat demikian, kita akan jadi orang yang fanatik, orang ta'assub. Ta'assub ni bawa kita kepada kebutaan. Kita tak nampak yang baik, kita nampak semua orang salah, dia seorang je betul. Ini tak betul, tuan ya. Jadi kalau kita perhatikan lagi, kata Imam Biqai, pengetahuan tentang semut ini mengajar kita satu hakikat dalam hidup, betapa pentingnya tawaduk, melihat ke bawah, kepimpinan bermula daripada bawah. Ini seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi surah ni dari urutannya dalam mushaf, duduknya adalah surah yang ke-27, tetapi turunnya adalah surah yang ke-48, iaitu selepas surah Syu'ara dan surah Qasas, dan disusun oleh Nabi dengan perintah daripada Allah melalui Jibril. Dalam susunan yang kita belajar, begitulah kedudukannya. Syu'ara dulu, An-Naml nombor 2, kemudian Al-Qasas. Walaupun turunnya pun memang sedemikian, maka disusun pun sedemikian. So, al-ilmu indallah, ilmunya di sisi Allah. Jadi menurut para ulama tafsir yang menghitung ayat-ayatnya, mengatakan bahawa ia mengandungi 95 ayat, seperti yang dihitung oleh para ulama Hijaz, Madinah dan juga Mekah. Dan dihitung oleh para ulama Basrah dan Kufah, ia cuma 93 ataupun 94 ayat. Muslim-muslimat dan hati dan dikasih sekalian. Baik ya? Jadi mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman terhadap permulaan diskusi kita tentang surah An-Naml. Mengambil keberkatan pada kali ini, kita baca beberapa ayat yang awal daripada surah yang mulia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. Sadaqallahul azim.
Tasin. Surah ini adalah ayat Quran dan ayat-ayat kitab yang menjelaskan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira kepada orang beriman. Iaitulah orang yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka yakin akan adanya akhirat. Sungguhnya orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka walaupun ia silap. Maka mereka pun bergelumang dalam kesesatan. Mereka itu adalah orang yang mendapat azab yang buruk di dunia, dan mereka di akhirat nanti adalah orang yang paling rugi. Dan semuanya engkau telah diberi Al-Quran dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, jadi inilah dia sebagai satu permulaan untuk kita faham tentang surah An-Naml. Kata para ulama tafsir, kalau kita lihat di awal ini, jadi surah ini dimulai dengan firman Tasin, itulah yang kau baca atau yang terlintas dalam benakmu, atau yang kini dan akan datang kepadamu, yang sangat tinggi kedudukannya, iaitu Al-Quran dan ayat-ayat kitab yang sangat sempurna yang menjelaskan segala persoalan berkaitan dengan kehidupan manusia, kebahagiaan dan kesengsaraan mereka. Jadi lihat pada tafsir Al-Munir dan tafsir Ibn Katsir ini pada muka surat kedua, firman Allah, tilka ayat, itulah ayat-ayat, inilah ayat Al-Quran dan juga kitab yang menjelaskan, dengan yang berperanan sangat jelas dan tegas untuk menjadi petunjuk dan berita gembira kepada orang beriman, iaitu petunjuk dan berita gembira yang hanya tercapai dari Al-Quran, iaitu bagi orang yang mengimani, mengikuti dan membenarkannya, mengamalkan isi kandung, mendirikan salat wajib, membayar zakat yang fardu, meyakini hari kiamat, hari kebangkitan setelah kematian, balasan sebagai amal buatan baik dan buruk, serta syurga dan neraka. Sekarang kita lihat ya, kenapa Allah menggunakan di sini perkataan tilka. Allah menggunakan tilka ayatul Quran wa kitabim mubin. Di sini nak menunjukkan kepada tilka bukan jauh. Dalam ayat lain Allah mengatakan wa haza kitabun anzalna, tapi di sini Allah mengatakan tilka. Kerana dalam konteks ini kata para ulama tafsir, contohnya Imam Mutawalli Syarawi, ini bagi merujuk kepada kehebatan, ketinggian, kemuliaan, bahawa dia tidak boleh diubah oleh sesiapa pun. Tak ada siapa tangan-tangan yang jahat yang boleh mengubah apa yang terdapat dalam Quran. Dengan niat sedemikian, mereka tidak akan mampu melakukannya. Tapi bila Al-Quran itu dirujuk untuk menjadi petunjuk, disuruh untuk kita ikuti, maka Allah menggunakan perkataan haza. Ini dia, kerana ia dekat dengan. Tapi bila merujuk kepada kedudukan dalam konteks ini untuk mengelakkan sebarang usaha jahat oleh pihak-pihak musyrikin untuk menghapuskan nur Al-Quran, menghapuskan apa yang terdapat Al-Quran, mengubah, meminda, maka Allah menyebut perkataan itu tilka. Jadi bezanya ismul isyarah ini, haza untuk merujuk kepada dekat, zalika ataupun tilka merujuk kepada jauh, kerana ketinggiannya, kemuliaannya, kedudukannya di sisi Allah SWT di Lauh Mahfuz, yang tak ada seorang pun boleh mengubah, meminda, mencorakkan sebagaimana dilakukan oleh Ahlul Kitab kepada kitab-kitab Samawiyah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan mereka, habis mereka pindah secocok, selari dengan kehendak hawa nafsu mereka. Tapi Al-Quran, mereka tidak akan mampu lakukan sedemikian. Jadi itu bezanya di antara pendekatan Quran untuk kita lihat perkataan tilka ataupun haza. Maksudnya sebab hati dan dikasih sekalian. Jadi bila Allah menggunakan menyebut tentang Al-Quran dalam konteks pemukadimah di awal ini, ia merujuk pada satu mukjizat, keistimewaan yang terkandung dalam Al-Quran, ayat-ayat yang merupakan petunjuk, berita gembira untuk orang beriman yang mantap imannya, iaitu orang yang melaksanakan dengan baik segala ibadah yang difardukan buat mereka, dengan salatnya, zakatnya. Mengapa Allah menyebut perkataan salat diikuti dengan zakat tiap-tiap kali dalam Quran? Kata Al-Imam As-Sawi dalam huraiannya kepada tafsir jalan lain, bahawa ini menunjukkan kepada keterikatan kita dalam hidup kepada dua tali, hablum minallah dengan hablum minas. Segala kebaikan berpunca daripada Allah dengan hubungan yang kita jalin dengannya melalui salat. Dan kebaikan yang kedua yang kita kena laksanakan juga hubungan dengan manusia, iaitu dengan konteks az-zakah, itulah hablum minas. Dalam kehidupan ni kita kena memberi, tuan-tuan, beri pada adik-beradik, dan kita telah belajar bagaimana ada zakat yang wajib hukumnya, sedekah yang sunat hukumnya. Kedua perkara ni jangan diabaikan, hendaklah kita melakukannya dengan kesungguhan. Walaupun zakat telah kita tunaikan, maka sedekah tetap kita jalankan. Sebagaimana salat fardu kita lakukan, maka kita tampung salat fardu kekurangan dengan sembahyang sunat.
Demikian juga zakat yang hukumnya wajib, kita tampung dengan sembahyang sunat yang akan menampung sebarang kekurangan berlaku pada zakat yang wajib itu. Mungkin pada kadarnya kita kurang keluarkan, mungkin haulnya terlebih terkurang, kita tak ikut dengan tepat, maka datanglah ibadah sunat, namanya sedekah sunat, itu menampung kekurangan-kekurangan dalam zakat yang hukumnya wajib. Tuan-tuan hati dan dikasih sekalian, jadi Allah menyatakan di sini orang yang mengeluarkan sebahagian hartanya nafkahkan kepada orang yang memerlukan sebagai satu petanda baiknya hubungan mereka sama makhluk dan keyakinan mereka tentang adanya akhirat. Kerana kalau kita sebut perkataan sedekah ni, saya pernah bincangkan pada tuan-tuan, sedekatun datang perkataan sadaqah. Salah satu sifat Nabi kita Muhammad SAW iaitu siddiq, amanah, tabligh, fattana. Jadi siddiq datang perkataan sedekah, kata Imam Al-Asfahani. Kerana orang yang melakukan sedekah itu meyakini, membenarkan janji Allah, janji Rasulullah, bahagiannya di akhirat tidak dikurangkan sedikit pun, ia akan dilipat ganda. Maka orang melakukan sedekah ini sebenarnya mengamalkan satu sifat Nabi Muhammad SAW, iaitu siddiq. Dia benarkan janji di akhirat. Bila dia dapat hasil itu, dia tak dapat kat dunia. Mungkin Allah beri ketenangan padanya, itu selalu berlaku. Mungkin Allah beri kesuburan pada perniagaannya, itu selalu berlaku. Tapi untuk diukur dengan ukuran maddi, kebendaan, kau buat begini dapat begini, itu belum tentu. Tuan-tuan yang mulia kasihan, mungkin orang itu rajin bersedekah, dia tak kaya tapi keturunannya jadi orang yang mulia. Jadi kadang-kadang sedekah itu tidak datang fungsinya di dunia dalam bentuk-bentuk yang nampak, yang boleh diukur. Ia berlaku, saya tak nafikan, tapi akhirat itu pasti. Maka orang yang mengamalkan sedekah ni telah mengamalkan prinsip Nabi, iaitu membenarkan janji Allah, janji Rasulullah, bahawa sedekah itu tidak akan diabaikan, dia akan dilipat gandakan, dia akan disuburkan oleh Allah di akhirat. Maka itu sebabnya orang yang menafkahkan harta ini termasuk di kalangan orang yang kukuh imannya kepada akhirat, sesuai dengan ayat nyatakan oleh Allah SWT kat sini, wa yu'tuna zakat wa hum bil akhirati hum yuqinun. Mereka menunaikan zakat dalam keadaan mereka yakin bahawa akhirat itu ada. Mereka yakin terhadap akhirat itu, mereka terhadap akhirat itu sangat yakin. Jadi waw di sini salah satu maknanya waw hal. Hal itu berarti disertai dalam aktiviti-aktiviti ibadah, amal saleh dilakukan itu kesedaran, keyakinan bahawa akhirat itu pasti terjadi dan dia pasti mendapat balasan terhadap kebaikan-kebaikan yang dikerjakan. Muslim-muslimat hati dan dikasih sekalian, kalau kita lihat dalam kehidupan, kalau kita bandingkan penceritaan tentang Al-Quran ni, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kata Dr. Ratib Nabulsi tafsirnya, Tafsir Nabulsi Tadabbur Ayatillah fi Nafsi wal Kauni wal Haya, tafsir yang sangat menarik tuan ni. Syekh Dr. Ratib Nabulsi ni merupakan guru kami. Alhamdulillah, beliau pernah datang ke rumah, pernah datang ke pejabat, seorang guru yang mulia, mentafsirkan Quran banyak dengan Allah berikan kepada beliau khawatir, idea-ideanya yang sangat hebat. Beliau menceritakan bahawa kalau kita lihat dalam kehidupan pada hari ini, sebagai contohnya, nak menceritakan tentang Al-Quran itu, beliau mengatakan, kalau seseorang itu nak pergi musafir, beliau telah pun nak pergi ke satu negara yang dia fikirkan nak pergi sana. Contohlah, seorang di kalangan kita nak pergi ke tempat namanya Uzbekistan, contohnya nak pergi ke Uzbek. Kenapa? Dengar-dengar orang cakap kat Uzbek ni ada kitab Al-Quran yang pernah dibaca oleh Sayyidina Osman sebelum baginda dibunuh dengan zalimnya oleh pemberontak dan darahnya kena pada Quran tersebut. Maka situ juga merupakan tempat asal Imam Bukhari, kat situ juga tempat Imam Muslim, kebanyakan para a'immatul hadis datang dari situ. Dan macam-macam perkara yang tengok kita mendengar. Maka apa yang kita buat tuan-tuan? Kita pun mengkaji. Kita mengkaji tentang Uzbekistan, kita baca, kita tengok YouTube, kita beli buku sebagai contohnya, untuk memudahkan kita faham. Nanti kalau kita pergi, kita tidak akan terlepas apa-apa benda yang utama kat sana. Itu kan, kalau kita nak pergi musafir kan. Begitu juga nak pergi Mekah, orang nak pergi Mekah buat kali pertama, nak menaikkan umrah contohnya. Dia dengar orang cerita Kaabah tu macam mana, cium jasad tu susah, masuk Raudhah tu kena beratur, dia pun fikir macam mana, terbayang. Terbayang. Dia pun bacalah buku-buku, dengarlah kuliah, melihat dalam YouTube dan sebagainya, sehingga pahamannya terhadap ibadah umrah itu jelas. Faham tak tuan-tuan? Maka dalam hidup, pernah tak kita usahakan untuk kenal Allah dan faham Allah dan jadi hamba yang sebenar-benarnya kepada Allah? Sebagaimana kita nak pergi ke satu tempat yang kita impi-impikan itu, malah kita mengkaji semua benda yang berkaitan. Faham tak tafsilan ni? Faham tuan?
kita nak beli kereta lah contohnya, semua orang tergila-gila lah, sebuah kereta contohnya, kereta yang hebat, Mercedes namanya. Mercedes apa? Ikhlas, target nak beli, bekerja betul-betul, cari duit betul, berniaga yang halal, nak cari duit, nanti nak beli Mercedes harganya 400,000 contoh. Maka kita pun baca sampai tu mimpi-mimpi kereta Mercedes tu, mimpi malam isi kereta, nampak abang bawa macam tu, kenapa bawa kereta? Kerana kita nak benda itu, kita akan usahakan untuk memahami semua yang ada padanya, spek yang ada, faham betul-betul kat mana harganya, boleh dapat murah sikit, apa privilege yang dapat, semua kita kaji betul tak tuan-tuan? Kerana cinta dan mengimpikan kita masih itu. Pernah tak dalam kehidupan ni kata Dr. Ratib Nabulsi, kita berusaha untuk kenal Allah dan cinta kepadanya sampai rindu, rasa yakin yang amat sangat kepadanya, lalu kita baca Quran, kerana Quran ni kalamullah. Berlaku tak begitu dalam hidup kita? Kan itu Sayyidina Osman pernah berkata, "Lau kana qalbu safiyan lama syabi'a min kalamillahi azza wa jal." Hadis Tirmizi dengan sanad yang sahih. Kalau seseorang itu bersih hatinya dan nak kenal daripada Tuhannya, maksud kata-kata itu, maka dia akan berusaha untuk baca Quran tanpa puas, tanpa penat. Ada je Quran tangannya, kalau tak ada Quran, ada je apps Quran kat tangannya, biasa dia baca, dia rindu baca. Itu sebab orang yang baca Quran ni, man syaghalahu qiraatul Quran an masalati ataituhu afdal mimma mu'ti as-sa'ilin. Dalam hadis sahih Nabi bersabda, riwayat kebanyakan para ulama hadis, sesiapa yang disibukkan untuk baca Quran sampai tiada masa untuk berdoa, tak ada masa untuk berdoa, kerana takut Quran itu hilang. Ini para hufaz sebagai contohnya, anak-anak kita hafal Quran, adik-adik kita hafal Quran, kita kerana kelakuannya duduk dengan Quran je, kadang-kadang macam orang gila kita lihat dia, takut Quran itu hilang daripada dia. Orang yang begitu halnya keadaannya, dia sibuk dengan Quran, tak sempat nak berdoa kepada Allah, maka semua doa orang satu dunia, segala doa orang, Allah berikan untuknya. Sedang tak hati tuan-tuan? Ya, orang hafal Quran ni dia tak sempat masa untuk berdoa, kerana dia takut Quran itu hilang. Tengoklah tuan-tuan, baca Quran, mukanya pun macam tak tenang, takut dia kalau hilang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah tabaraka ta'ala. Kita tak diberi kelebihan itu tuan-tuan ya. Allahumma, Allah beri kepada kita kelebihan itu. Tuan-tuan dan hadirin dikasihi Allah sekalian. Jadi balik kepada cerita ini, bila kita cinta kepada Quran, kita cinta itu kerana Allah pilih kita untuk mendekatinya sebenarnya. Macam orang nak beli kereta Mercedes tadi, orang nak beli rumah di satu tempat, dibaca, dikaji, ditengok pamphlet, pergi lihat. Kenapa? Kerana hatinya terletak kat rumah itu, hatinya terletak kat tempat yang dia nak pergi itu. Dia mengkaji, mencari. Maka orang yang hatinya ingat kepada Allah, dia tidak ada masa untuk bermaksiat, dan dia tidak ada masa untuk meninggalkan Quran. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Hebatnya tamsilan oleh Dr. Ratib Nabulsi ini. Dan dengan ini saya menamatkan kuliah pada malam ini. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk kita menghayati, mendalami surah semut ini. Cerita tentang semut bukan sebarangan cerita, tapi cerita yang bawa kepada hidayah, cerita yang bawa kepada pembinaan akidah, cerita yang bawa kepada pembinaan jati diri Islam, cerita yang bawa kita kepada ketuhanan, kedaulatan, kehebatan, kepimpinan, kekayaan yang berasaskan kepada menjadi dan mencari ridha Allah. Baik tuan, setakat ini saja dulu yang baik semua daripada Allah. Kelemahan manusia, terima kasih kehadiran tuan-tuan. Mudah-mudahan dapat di-share video ini ke seramai orang yang ada. Bahagian pertama, surat An-Naml, insya-Allah esok kita sambung lagi. Dan jangan lupa ibu bapa, guru-guru, tuan-tuan perempuan yang mulia sekalian, anda ada peluang untuk memiliki buku-buku sekolah, latihan topikal. Jangan lupa di Telaga Biru kami memberikan berbagai-bagai disiplin buku, matematik, sains, fizik, kimia, bio, pendidikan Islam, bahasa Arab, bahasa Inggeris, bahasa Melayu, semua ada daripada 1 sampai darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5, merangkumi peperiksaan penting, PSR, PSRA, UPKK, MP3, SPM, semuanya ada. Walaupun anak kita tak menghadapi peperiksaan pada kali ini, tapi jangan biarkan masa mereka dibazirkan pada perkara sia-sia. Latihlah mereka, bimbinglah mereka. Milikilah buku-buku terbitan tulisan guru-guru yang sangat mulia, guru-guru cemerlang, guru-guru kanan, guru-guru pakar, JU dan JUK. Dan saya juga malu-alukan kedatangan guru-guru, tuan-tuan perempuan yang minat untuk mulia sesama Telaga Biru, latihan topikal dan sebagainya, sejawi sebagainya. Kami juga memberikan bahan-bahan kreatif jawi hasil nukilan Ustazah Jalila dan juga Ustaz Wan Azhar.
Mudah-mudahan dapat membantu anak-anak kita jadi jendela memahami Al-Quran. Kata guru saya, Dr. Osman Taha, yang menulis Al-Quran ni kita baca ini, dia kata, didik anak kamu untuk menulis, memperbaiki tulisan khat mereka, kerana rezeki akan datang dari semua itu. Aku ini Zazan, anakku, dia kata pada saya, tuan-tuan ni, saya pergi mana, saya ziarah beliau. Beliau kata, aku ni dulu tak sangka aku tulis Quran, aku punya roti tak boleh makan. Kita bukan niat itu, tuan-tuan ni, tapi tak salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ajar anak kita untuk memahami Jawi. Alhamdulillah, kami Telaga Biru ada memberikan bahan kreatif Jawi. Tuan boleh hubungi pegawai-pegawai yang ada nama mereka tertera, Safwan, Farid Nizan, Faizal, Puan Intan Husna, saudara Ridwan Zaino. Semua ini pegawai yang bertanggungjawab untuk membantu cikgu-cikgu, ibu bapa bagi anak-anak kita pengisian mereka waktu cuti ni. Bahkan guru-guru nak gunakan buka sekolah nanti, mudah-mudahan ada jariah kita bersama bertemu dengan Allah. Bagi tuan-tuan yang nak melakukan kurban akikah, kami masih lagi membantu tuan-tuan di Damsyik, di Mekah dan juga di Afrika, di Sudan. Jangan bimbang ya, di Mekah tak ada daging kurban ni terbuang, berbukit-bukit, dilanyak, dipijak orang, tak ada. Itu cerita-cerita yang berlaku dulu-dulu. Kalau dikatakan sekarang, itu tak tepat, itu cerita dusta tu. Tak ada, tuan-tuan ni. Hari ni alhamdulillah pengalirannya, perjuangan untuk membantu orang susah ni berjalan berterusan. Kerajaan Saudi tak pernah pula declare adanya pembuangan, penghaziran daging-daging kurban ni. Cerita tak tepat lah, tuan-tuan. Cerita ni tak berlaku. Cerita ni mungkin 50-60 tahun dulu berlaku, tapi kebelakangan ni tak berlaku benda seperti ni. Ni cerita-cerita fitnah, janganlah kita bawa, tuan-tuan ni. Kita bertanggungjawab depan Allah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita, menjadikan kuliah kita ni sebab bertambah iman, suburnya iman. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka min fajatil khairi wa na'udzubika min fajatil syarri. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma la khaira illa khairu wa la tayra illa tayru wa la ilaha ghairuk. اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يأتي بالسيئات إلا أنت واغفر لنا مغفرة من عندك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.